اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah Ta'ala yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Seri Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid Barisan AJK Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya berniat untuk membacakan nak tanya sini, ada ustaz dah ulang kaji bab puasa tak? Belum. Dia pinjam nama penuntut balik. Saya rasa sementara sebagai persediaan menyambut bulan Ramadan, mari kita ulang kaji sedikit ilmu fikih tentang puasa. Mudah-mudahan puasa kita bertambah baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya, insya-Allah taala. Saya akan gunakan kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut, iaitu ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama, iaitu antara kitab yang digunakan oleh guru-guru sekolah agama Johor semasa mengajar di sekolah-sekolah agama Johor. Penulisnya adalah Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, iaitu salah seorang pembuat ataupun penulis kitab-kitab sekolah agama Johor. Sejak mula diperkenalkanlah sekolah agama Johor tersebut. Dan antara 3 rujukan kitab Idaman Penuntut, iaitu yang pertama kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, kitab Melayu. Yang kedua rujukannya ialah kitab yang kedua kitab rujukannya ialah Al-Baijuri, kitab Arab. Yang ketiga kitab Ujarimi Iqna', kitab Arab juga, 2 kitab Arab yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Baik, tuan-tuan yang ada boleh buka bab puasa. Tuan-tuan dah tahu, kita pun dah baca banyak kali, ini ulang kaji lah. Kalau kot-kot ada perkara-perkara yang kita lupa, boleh diperingatkan semula. Baik, ke surat 71 yang Rumi, ada yang menjawi, kena tengoklah surat apa yang Rumi, surat 71. Makna puasa itu maklum, iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkannya dengan cara-cara yang tertentu. Adalah puasa ini satu rukun daripada rukun Islam, wajib atas tiap-tiap orang mukallaf, orang yang wajib menanggung dosa pahala, yang ada 5 syarat taklif, iaitu akil, berakal, baligh, cukup umur, sihat pendengaran atau penglihatan sekurang-kurangnya, salah satu pun dah wajib. Satu orang dia boleh mendengar tapi dia buta, dia dah wajib belajar dan mengamalkan syariat Islam. Satu orang dia celik tapi dia pekak pun wajib juga, ikut apa kemampuan dia lah. Yang keempat, dia lahir selepas kebangkitan Rasul. Dan yang kelima, sampai seruan Rasul kepadanya, agama Islam tu sampai kepadanya. Baik, jadi wajib atas tiap-tiap orang mukallaf mengerjakan puasa seperti rukun-rukun Islam yang lain sepanjang bulan Ramadan, dengan sempurna bulan Sya'ban 30 hari atau melihat anak bulan Ramadan. Jadi bila nak mula puasa Ramadan ini, yang pertama sempurna bulan Sya'ban 30 hari, sebab tak ada 31 hari dalam bulan Islam. Tak sama dengan kalender ataupun Masihi, kalender Masihi, kalender Hijrah 30 hari sahaja, 29 atau 30, 28 pun tak ada, 29 atau 30. Atau melihat anak bulan Ramadan. Kitab ni tulis Syawal, sepatutnya Ramadan lah. Maknanya melihat anak bulan Ramadan tu pada 29 Sya'ban waktu maghrib nampak anak bulan Ramadan.
maka malam itu sudah 1 Ramadan. Malam itu sudah 1 Ramadan, sudah sunat mengerjakan solat sunat tarawih. Tarawih bahasa Arabnya tarawih, Melayu sebut tarawih tak apalah. Dan pada esoknya malam itu juga sudah niat puasa. Niat puasa untuk esok dan niat puasa sebulan bulan Ramadan. Pada hak orang yang nampak apa? Nampak anak bulan lah, sekalipun ianya fasik, orang yang membuat dosa, orang yang berbuat dosa tapi dia nampak anak bulan, dia wajib puasa Ramadan. Atau dengan sabit nampak anak bulan di sisi qadi. Contoh orang yang tak melihat anak bulan, qadi telah menetapkan dengan saksi yang adil. Qadi itu kalau dia nampak sendiri ataupun dia tak nampak tapi ada saksi yang nampak, yang adil pada hak orang yang tidak melihat anak bulan. Baik. Atau dengan ada tanda-tanda bulan Ramadan sudah masuk, seperti lampu-lampu dipasang di menara-menara atau ditembakkan meriam, tuer itu kan. Dululah katanya, saya belum tak merasa. Mungkin tuan-tuan ada merasa punya tuer tu ni nak Ramadan ni, Ramadan. Kalau sekarang tuernya segala jenis perayaan. Ya, raya puasa tuer muncul kan, raya Cina tuer juga, Deepavali tuer juga, tuer ajalah memanjang atau sebagainya daripada adat yang biasa berlaku ketika menyambut puasa, iaitu seperti hukum melihat anak bulan juga. Apabila nampak anak bulan di suatu negeri, nescaya wajib berpuasa oleh orang negeri yang berhampiran dengannya jika kedudukan kedua negeri itu satu matlak, yakni satu garis terbit matahari, sama waktu garis terbit mataharinya. Kalau tak silap saya jaraknya setengah jam kalau tak silap lebih, dah kira bukan satu matlak. Bersalahan tak sama, negeri yang jauh tidak sama matlaknya. Umpama nampak anak bulan di suatu negeri, tidak nampak di negeri yang satu lagi, maka tidaklah diluluskan orang negeri itu mengikut berpuasa kalau jauh. Kalau macam negeri-negeri di Malaysia ni masih satu matlak lagi, malah Malaysia, Singapura, Thailand masih lagi satu matlak. Baik, kemudian syarat sah puasa. Tapi kenapa berlain-lainan Ustaz antara negara? Ada jabatan agama negara masing-masing. Malah negeri Malaysia, negara Malaysia sendiri, setiap negeri pun ada jabatan agamanya masing-masing. Cuma kat Malaysia ni biasanya sepakatlah, jabatan agama seluruh negeri di Malaysia ni sepakatlah menetapkan tarikh puasa dan raya walaupun satu matlak, tetapi ada beberapa perkara. Sama ada yang pertama nampak atau tak nampak, yang kedua penetapan hukum tu ada yang melalui ru'yah sahaja, ada yang melalui hisab sahaja, ada yang menggunakan dua-dua. Baik, syarat sah puasa adalah syarat bagi mengesahkan puasa itu 5 perkara. Yang pertama, Islam, maka tiada sah puasa oleh orang kafir. Orang bukan Islam nak puasa, puasalah, tapi puasanya tak sah. Mungkin manfaatnya untuk badan dia je lah. Orang puasa ni kan kesihatannya lebih lagi. Tapi pahala kesahan puasa tu tak sah. Sekiranya seorang murtad, na'udzubillah min zalik, sekalipun satu lahzah, satu detik sedang ia berpuasa, nescaya batal puasanya. Jadi jaga akidah lah. Maknanya puasa akidah pun kena jaga. Yang kedua, berakal, yakni tamyiz, maka tidak sah puasa orang tiada mumayyiz, yang tak boleh membezakan baik dan buruk, tak boleh meluruskan diri, dan yang hilang akalnya, gila. Sekiranya seorang kena gila pada satu lahzah, satu detik sedang ia berpuasa, nescaya batal puasanya. Tetapi kalau pitam, pingsan, atau mabuk yang ada siumannya, walau satu lahzah sekalipun, satu detik dalam sepanjang hari itu, sah puasanya. Berbeza gila dengan pingsan atau mabuk. Gila yang batal puasa, pitam atau mabuk yang siuman tak batal puasa. Adapun tidur tidak batal puasa sekalipun sehari suntuk. Ini yang saya cari Ustaz. Ustaz yang saya cari ni selama ni, inilah yang saya cari.
Tidur tidak batal puasa. Ini ni yang saya nak bawa ke mana-mana. Ini yang saya akan viralkan. Tidur tidak batal puasa. Sekalipun sehari suntuk, memang puasa itu tak batal, tapi berdosa besar. Kenapa? Ya, subuhnya tak sembahyang, zuhur tak sembahyang, asar tak sembahyang, maghrib tu pun kalau dah buka puasa, melantak pun, sampai ke isyak pun tak sembahyang. Jadi dosanya tu dah satu hari, subuh, zuhur, asar, maghrib. Isyak tu kalau kuat sikit badan, dah melantak banyak sangat, terus tidur. Alhamdulillah min zalik lah. Memang puasanya sah, tapi sembahyangnya tak dibuat berdosa besar. 5 dosa besar tu satu hari. 30 hari dah berapa kali kan dah? 30 kali 5. Ya Allah ya Rabbal Karim, 150 dosa besar dikumpulkan sebulan bulan Ramadan. Ya Allah ya Rabbal Karim. Kalau andai kata dia suhur, suhur ke sahur Ustaz? Dalam bahasa Arab suhur. Ini tak banyak kali tuan-tuan dah banyak dengar bulan kaji lah. Suhur ke sahur ini suhurun, satu lagi sahurun. Dua-dua ada. Dia macam dia punya timbangan dia macam wazannya timbangnya macam wudu. Wudu pun ini sama dengan wadu tak pernah dengar Ustaz. Itu ulang ganti lah. Jadi wudu perbuatan mengambil air sembahyang, perbuatan mengambil air sembahyang. Waktu air sembahyang ni, air yang digunakan tu. Jadi suhur perbuatan makan sebelum subuh tu. Makan sebelum subuh untuk puasa lah. Kalau saja tak ada suhur lah, untuk puasa. Untuk puasa. Sahur makanannya, makanannya tu, tambahannya makanannya sampai dia. Jadi kalau Melayu sebut, kau dah makan sahur betul tak? Dah makan sahur belum? Betul lah. Kau dah makan makanan betul ke belum? Betul lah tu kan. Tapi kalau kau dah sahur ke belum, salah lah. Dalam bahasa Arabnya lah. Bahasa Melayu tak ada masalah lah. Cuma asal kataan suhur perbuatannya tu. Dah suhur ke belum? Dah makan sahur ke belum? Dah makan makanan kan? Gitulah. Saya tak nak, saya nak sahur juga tak apa. Tak adalah sampai tahap dosa. Cuma ni asal perkataan bahasa Arab lah. Jadi bezalah orang yang belajar dengan tak belajar. Baik, sambung. Jadi sambung balik tadi, pas suhur tadi terus dia ngantuk sangat, tertidur bangun-bangun pukul 8 pagi, subuh tak sembahyang. Dia tak berdosa pasal apa? Dia tertidur. Melainkan dia suhur, lepas tu berjaga, dah masuk waktu subuh baru dia tidur. Tak kala tu berdosa lah, berdosa besar. Jadi kalau tertidur ni, kalau sengaja tidur sepanjang hari, puasa tak batal. Cuma dari segi sembahyang berdosa besar. Baik, yang ketiga, suci daripada haid dan nifas sepanjang hari. Dari itu batal puasa jika haid atau nifas sedang berpuasa, sekalipun satu lahzah, satu detik. Ni kita orang lelaki pun kena tahulah, sebab kita ada juga hidup dengan perempuan, isteri, ibu, anak, cucu, kena tahu. Dan kena tahulah ciri-ciri darah haid, darah nifas, kena ulang kaji balik. Baik, yang keempat, niat, iaitu wajib ditakyinkan, ditentukan. Niat pada puasa fardu, puasa yang wajib ditentukan.
seperti Ramadan atau qada atau nazar atau kafarah. Melayu sebut kifarah. Dan wajib niat itu dilakukan pada waktu malam, tiap-tiap malam. Ini dalam mazhab Syafi'i. Malam tu bila? Start waktu maghrib masuk sampailah sebelum subuh. Subuh tu dah pagilah. Jadi sepanjang tu wajib niat waktu tu untuk esok. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Adapun dalam mazhab Maliki, arwah bapa saya, dalam mazhab Maliki boleh dan memadai niat puasa sepanjang bulan dari awal Ramadan itu. Dia niat puasa sepanjang bulan Ramadan. Macam mana? Sahaja aku puasa sebulan bulan Ramadan. Ada nanti kita ada tak? Ada. Oh tak ada nanti kita ni Jadi niat puasa sebulan bulan Ramadan, bahasa Melayu sahaja aku puasa sebulan bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Tahun ini kerana Allah Ta'ala. Paling tidak saja aku puasa sebulan bulan Ramadan lah. Malam pertama, bukan malam kedua, malam pertama tu. Malam kedua dah tak kira. Malam pertama tu. Jadi ada banyak malam pertama dalam hidup kita ni. Yang paling penting malam pertama setiap tahun bulan Ramadan. Malam pertama yang lain tu tak apa, tak kisah pun tak apa. Baik. Harus mereka yang bermazhab Syafi'i, kita harus ni boleh, bukan mesti, harus tu maknanya boleh. Mereka yang bermazhab Syafi'i, kita mengikut, ini bertaklid mazhab ini, mazhab Maliki, supaya tidak kena qada jika terlupa niat itu pada satu atau beberapa malam. Sebab kalau kita tak taklid mazhab Maliki, kita terlupa niat satu malam, terlupa, habis esoknya tu tak sah puasa kita. Saya bukan sengaja, saya terlupa, ni tak sengaja lah ceritanya. Tak sah, kena qada lah nanti. Sebab tu kalau dekat masjid biasanya lepas sembahyang tarawih, imam akan ingatkan untuk niat sama-sama. Tetapi puasa sunat boleh dilakukan niat itu sebelum gelincir matahari, sebelum waktu zuhur. Gelincir matahari itu sebelum zuhur lah, selama belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, menurut kaul pendapat yang mu'tamad, yang kuat, yang diperpegangi. Dan ada pula kaul pendapat yang mengatakan boleh niat setelah gelincir matahari, setelah zuhur. Dan ada juga kaul pendapat yang berpendapat boleh niat sekalipun telah melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dah sarapan dah, roti canai dekat kedai Imam Abdul Rahman, ya tak? Petang lepas zuhur tu punya nak puasa lah, puasa sunat boleh. Kau ni dah sarapan tak? Aku sepatutnya puasa sunat kan, dah belajar kita idaman peluntuk ke surat 71. Apaan tu? Puasa separuh hari, bukan separuh, dah lebih separuh, kurang separuh dari puasa tu kan. Jadi mazhab Maliki niat sebulan Ramadan ni malam pertama Ramadan, kena ingat. Baik, sekurang-kurang niat puasa Ramadan iaitu nawaitu sauma Ramadan, paling kurang. Artinya sahaja aku puasa Ramadan, kena sebut nawaitu tu sengaja, bukan dipaksa. Sauma berpuasa Ramadan, puasa apa? Puasa Ramadan, kena tentukan. Atau nawaitu sauma an Ramadan, sahaja aku puasa untuk bulan Ramadan. Seelok-eloknya atau afdal nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadana. Kat sini Ramadana dalam bahasa Arab an the huruf jar, adai fardi ramadhani, hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu dari segi tata bahasa je lah, barisnya. Artinya sahaja aku puasa esok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Yang pentingnya niat bahasa Melayu ni, niat dalam hati tu. Yang kelima, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, iaitu wajib menahan diri daripada makan atau minum sekalipun sedikit, seperti sebiji bijan. Saya bukan makan burger Ustaz, biji bijan tu je satu, batal puasa, tak boleh. Dan setitik air, saya bukan minum satu gelas, titik je, tak boleh juga. Dengan sengaja, minumnya dengan sengaja, batal puasa. Tetapi jika terlupa atau jahil, tiadalah batal puasanya, terlupa. Kan 11 bulan tak puasa, bila masuk Ramadan hari pertama terlupa, siap, bukan kata seteguk air, sebiji bijan, kan.
sekeping roti canai, tapi biasa imam tutup lah. Ini roti canai tempat lain takkan Imam Rahman juga apa nama ni menebar pula bulan Ramadan kan. Biasa ni tempat lain lah ni, terlupa, ataupun sarapan nasi lemak mana kan, tak tahulah beli mana, ataupun masak sendiri kan, dia terlupa. Asalnya nak masak untuk suhur sekali, untuk sarapan pula. Ini antara dia dengan Allah Ta'ala lah. Tapi kalau anak kita kali pertama dia kata terlupa, okey lah. Tapi kalau dah kali kedua boleh lagi dimaafkan. 3 kali, masuk 4 kali, 5 kali, ini bukan lupa ni, ni alasan. Tu kita kena beritahulah, betul ke tidak ni. Allah Ta'ala tahu, bapa tak tahu, ayah tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Tak sah nanti puasa, kena beritahulah. Atau jahil, macam mana jahil tak tahu makan tu apa batal puasa? Dia mungkin baru masuk Islam, baru belajar bab tauhid, belum belajar bab fikih, atau baru belajar bab sembahyang, belum sempat belajar bab puasa, tiadalah batal puasanya. Dan menahan diri dari bersetubuh, tahan diri daripada bersetubuh. Ni siang, malam tak apa. Mengeluarkan mani, dan muntah dengan sengaja, tahan. Tidak batal puasa dengan mengeluarkan kahak. Kalau keluarkan kahak tak batal puasa, sama ada daripada otak atau dadanya. Dan menahan diri, wajib menahan diri daripada memasukkan ain benda, ain sesuatu benda. Ain tu badan lah, ataupun objek lah. Ain tu objek, sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka. Contoh rongga terbuka, hidung, mulut, telinga, lubang kubul dan dubur pun dikira terbuka. Pasal apa? Boleh nampak lah lubangnya. Lubang yang tak nampak, contoh macam liang roma. Liang roma dia bukan rongga terbuka, tak nampak pun lubangnya, itu bukan rongga terbuka. Seperti mengorek telinga, batal puasa. Mengorek telinga. Tapi masalahnya ustaz, time puasa lah telinga tu gatal nak dikorek. Memang sabar je lah, goyang-goyangkan cuping juga kan, tarik-tarik sikit, biar telinga tu gerak-gerak sikit. Ataupun sebelum malam tu koreklah telinga puas-puas. Hati-hatilah tapi sebelum suhur ke memasukkan air sabun atau ubat dalam dubur dan sebagainya. Air sabun atau ubat dalam dubur, lubang punggung. Kalau ubat yang apa macam peluru tu, macam kalau demam panas kan doktor masukkan, tu batal. Sebab dia lubang apa nama ni terbuka, rongga terbuka. Jadi apa nama, kena ubat lain lah. Ubat cucuk injection tak batal. Pasal apa? Dia bukan rongga terbuka. Baik, pembatal puasa. Orang yang berpuasa boleh batal puasanya dengan sebab 10 perkara. Ya saya? Itu ada dia punya ni kan, perasa dia. Dia punya ada dia punya serbuk dia kan. Cecair dia kalau cecair atau waktu dia bercampur liu, dia apa batal. Pasal apa? Dia ada dia punya bahan gitu. Batal lah puasanya. Kontok lah nanti. Jadi apa nama, ialah itu penyakit kan, bukannya dia saja-saja kan. Kalau jangan pula betul Ustaz, saya tak nak sedut. Jangan, itu nyawa tu. Puasa boleh kontok, nyawa tak boleh kontok. Ni bukan game, ada 9 nyawa. Bukan. Budak dah biasa main game kan. 9 nyawa. Dah 9 nyawa habis tu pun boleh download lagi nyawa. Wah, ini nyawa satu je weh. Jangan Baik. Jadi apa nama ni, kalau ada kata terkena kan, puasalah. Apa nama sedut tu kan, apa dia panggil? Pam tu kan, spray itulah. Ada nama dia tu kan. Lepas tu carilah ubat. Ada macam-macam ubat untuk hilangkan semput kan. Ubat tradisional ada, ubat doktor pun ada kan. Baik. Pembatal puasa. Orang yang berpuasa boleh batal puasanya dengan sebab 10 perkara. 1. Memasukkan sesuatu benda, diulang balik tadi, ke dalam rongga dengan sengaja. Ini dengan sengajalah, bukan dipaksa. Sekalipun sedikit, setengah daripadanya. Contoh seperti menelan kahak.
menelan kahak setelah ia keluar sampai had lahir. Had lahir tu kat mana? Iaitu makhraj ha terbuka, apa nama ni, tekak lah. Dia tekak tu ha. Maknanya kahak tu dah keluar kat makhraj ha tu, atas lidah bawah langit-langit tu, ha tu dah ada kahak, dia telan, batal puasa. Kalau tak sampai tahap had ha tu tadi, tak sampai had langit-langit tu tadi, dekat tekak aja telan, tak batal. Mana jangan dikeluarkan. Kalau dah sampai kat situ, keluarkan terus. Keluarkan terus. Dan seperti tahi sembelit yang telah terjojol masuk balik. Jadi banyakkan minum air malam tu supaya tak sembelit. Andai kata sembelit, siangnya tu terkeluar, terjojol, masuk balik, dengan apa nama, dah semput, tak tahan nafas, lepas dengan masuk balik, batal puasa. Tetapi menelan air liur sendiri yang suci dan tiada bercampur benda lain, tiada batal puasanya. Telan air liur tak apa, yang syaratnya tak bercampur benda lain. Sebaliknya, ni hati-hati, jika dikeluarkan air liur itu kena pada bibir, dia keluarkan air liur kena pula bibir, atau bercampur dengan benda yang lain seperti makanan yang ada di celah-celah gigi, sisa makanan, tiba-tiba ditelan, nescaya batal puasanya. Jadi hati-hati, sebelum subuh tu gosoklah gigi, bersugi ataupun dengan kayu sugi atau dengan berus gigi, supaya inilah air liur tak bercampur dengan sisa makanan, telan, batal puasa. Bersalahan jika itu sebab tadi apa nama tu, yang ubat semput tadi tu batal. Pasal apa? Air liurnya bercampur dengan ubat tu, walaupun wap ataupun serbuk ke. Bersalahan jika dikumpulkannya air liur itu. Bersalahan ni maknanya tak sama, tak batal. Macam mana? Jika dikumpulkannya air liur itu di atas lidahnya, lidah, dibuat mangkuk lidahnya tu, ada air liur, dan dijelikan lidah itu, kemudian ditelannya, tiada batal juga puasa. Itu tak batal. Pasal apa? Tak bercampur apa-apa. Tapi kenapa dijeli kau Ustaz? Tak tahu dah. Masak ada sama, sama ada budaya masak. Tak sama, advance ni, Baik, takut tak sampai babnya, saya sebutlah. Kalau masak tak ada masalah. Merasa makanan tu masak tak ada masalah. Bila merasa makanan, kalau kita masak biasa ataupun dia kerjanya chef, dia memang kena rasa. Jadi merasa makanan dengan lidah itu makruh sahaja. Tapi syaratnya jangan ditelan lah, keluarkan balik. Sebab lidah tu yang dapat rasa cukup masin ke, cukup manis ke tidak. Jadi dah rasa, kemudian keluarkan balik, keluarkan, komo-komo lah. Sebab apa? Nanti kalau air liur bercampur dengan sisa makanan tu, batal puasa. Jadi jangan ditelan. Baik, orang yang menghidap berdarah gusi, gusinya si berdarah, jadi maafkan dalam puasa jika menelan air liur. Dia bercampur darah ni, air liurnya, dimaafkan. Pasal apa? Dia sakit. Jika termasuk lalat, lalat masuk nganga, tak tahu tengok cerita apa, atau debu jalan, ni jarang lah, tapi kalau ada debu jalan termasuk mulut, rabuk kan. Atau tepung yang diayak buat kuih, buat kuih sendiri ke, kuih tempah ke kan, Ramadan, ke dalam rongga, tiada batal puasa, tak batal. Sambil buat kuih, sambil membawang hukum-hukum puasa tak apa. Kau tahu hukum, kau tahu dia bukan kau tahu nak mengumpat. Kau tahu apa dia? Rukun puasa sekian-sekian. Oh ya. Ni kalau tepung kita ayak ni masuk mulut, tak batal puasa. Ya. Sambil-sambil gitu termasuk betul, tak batal. Baik. Demikian juga kalau mengumpat Ustaz, tak batal juga puasa, tapi pahalanya tak dapat. Pasal apa? Dah dikira seolah-olah makan daging saudara yang diumpat. Baik. Demikian juga tiada batal puasa jika termasuk air kumur-kumur atau air sedut ke hidung yang tidak melampau-lampau, dan air mandi yang dituntut sekalipun mandi sunat, seperti mandi kerana hendak sembahyang Jumaat. Tak batal puasa jika termasuk air. Tertelan sikit lah. Kita kumur-kumur untuk ambil sembahyang tu, tertelan sikit. Bukan kumur-kumur memang telan habis, itu memang batal.
termasuk sedikit. Ataupun mandi sunat kerana hendak sembahyang Jumaat. Tapi mandi yang bukan mandi sunat macam mana? Nanti ada disebutkan. Tiada batal puasa jika termasuk air ke dalam rongga disebabkan membasuh najis dengan melampau-lampau. Dia basuh najis, tak tahu mungkin dia kerja bahagian sembelih binatang kan. Jadi nak basuh najis, nak basuh darah semua pakai air pancit kuat kan, besar tu kan. Bila terpancit kuat, termasuk dalam mulut, masuk dalam hidung, tak batal puasa. Baik, batal puasa dengan sebab termasuk air mandi yang tiada dituntut. Nampak? Seperti mandi kerana rimas panas, mandi pagi petang tu kan. Habis macam mana Ustaz? Takkan tak mandi? Caranya kita niat mandi sunat berubah bau badan. Bila berubah bau badan, sunat kita mandi. Jadi kita niat mandi sunat berubah bau badan. Jangan bulan puasa baru nak niat. Sekarang start. Takut lupa. Nanti nak tunggu bulan matilah bulan puasa baru niat. Sekarang. Bukan sekarang lah. Nanti esok pagi mandi, mulakan. Saja aku mandi sunat kerana berubah bau badan. Jadi kalau termasuk air, tertelan sikit air masuk mulut, masuk hidung, tak batal. Kalau tak mandi sunat, mandi biasa, tak ada mandi sunat, batal puasa. Termasuk air ni, termasuk ni bukan sengaja, termasuk. Pakai shower kan. Baik. Jadi niat mandi sunat kerana berubah badan. Daripada bulan bukan Ramadan pun kita mulakan. Jadi tak lupa. Dan air basuh yang keempat pada wuduk. Ni bukan dia terlupa. Kalau dia terlupa dah 3 ke 2 ambil yang yakin. Yang yakin ialah 2. So dia tambah lagi 1. Itu tak kira. Itu kalau termasuk air tak batal wuduk. Tapi kalau memang dia sengaja dah 3 dah ni, tambahlah lagi 1. Tak kala tu pula termasuk air dalam rongga terbuka dia, batal wuduk. Batal puasa Kalau seorang mengulum atau mengemam air dalam mulutnya kerana hendak menyejukkan mulut, biasalah bila bulan datang bulan Ramadan memang panaslah cuaca. Biasa, maklum. Kan? Saya pun dah cerita kan, apalah pernah cerita kerja tolong kawan niaga bazar Ramadan kan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dugaan dia. Makanan tu tak berapa sangat. Air tu, ya Allah, sebelah jual air ini, sebelah jual air ini. Wah, dikacau-kacaunya dengan ais krap tu bunyi dia. Ya Allah ya Rabbi Karim. Ada juga ternampak yang jual air tu tak tahan. Mejanya tu skirtingnya sampai bawah. Buat macam ambil barang, dia tak nampak. Orang sebelah nampak dia. Saya ternampak, bukan nak ngecek kan, nampak ternampak pula minum, belum buka berasa lagi dah minum kan, tahan panas sangat. Baik, jadi dia mengemam air dalam mulutnya kerana hendak menyejukkan mulut disebabkan hari terlalu panas. Tiba-tiba termasuk sedikit, bukan semua, ke dalam rongga, dan saya tiada mengapa, tak batal. Kenapa? Kerana sangat berhajat pada mengulum itu, panas sangat, boleh pengsan, boleh mati dikulum air boleh. Tapi syaratnya jangan ditelan, keluarkan balik. Baik, yang kedua, muntah dengan sengaja, memang dijolok. Sekira-kira keluar sesuatu dari dalam perutnya sampai ke had lahir, iaitu sampai huruf ha tu, batal puasa. Jangan muntah. Yang ketiga, bersetubuh dengan sengaja, bagaimana cara yang disebutkan dahulu dalam bab mandi junub, batal puasa. Itu sebab janganlah kalau boleh kahwin tu biarlah bulan Syawal dan seterusnya. Tapi kalau dah jodoh macam mana Ustaz? Tapi jaga-jagalah. Malam je lah, siang kena tahan. Kalau boleh jangan jumpa. Pergilah kerja ke apa sampai buka puasa baru jumpa kan. Baik, diterangkan di sini orang yang memasukkan separuh kepala takutnya tiada batal puasanya. Ni tentang hukum dia kena sebutkan. Separuh. Saya masuk separuh je Ustaz, tak batal puasa saya. Pandai boleh ke separuh je? Saya boleh. Yalah, boleh lah.
Tetapi orang yang kena masuk batal puasanya. Yang perempuan kena masuk batal. Kenapa? Kerana masuk sesuatu ke dalam rongganya. Yang perempuan batal puasa. Yalah lah abang. Itulah. Abang nak macam mana? Dah awak yang kena masuk. Abang separuh je tak batal. Baik. Yang keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja atau dengan sebab berpeluk-peluk dan bercium dengan perempuan tiada berlapik dan tiada batal setakat keluar madhi sahaja. Kalau keluar mani batal. Atau mimpi bersetubuh. Mimpi bersetubuh hingga keluar mani tak batal, sebab dia mimpi. Atau keluar mani dengan merenung atau menilik perempuan atau memikirkan syahwat berangan-angan sampai keluar mani, boleh batal puasa. Renunglah benda lain, pokok-pokok, awan dan sebagainya. Jangan direnung benda-benda yang boleh mengeluarkan mani. Sebaliknya, kalau sudah jadi adatnya apabila menilik perempuan atau memikirkan syahwat dengan berangan-angan ia terair keluar mani, nescaya batal juga puasanya menurut kaul yang muktamad, pendapat yang kuat. Minta maaf, ni kalau merenung, biasanya merenung tak keluar, tapi kali itu dia merenung keluar, tak batal. Tapi kalau biasanya dia renung keluar, bulan puasa dia renung, batal. Yang kelima, gila sekalipun satu lahzah, satu detik dalam satu hari. Yang keenam, pitam sepanjang hari, pingsan dari terbit fajar hingga masuk matahari. Yang ketujuh, buka puasa batal lah. Yang kelapan, murtad, na'udzubillah min zalik. Yang kesembilan, datang haid atau nifas sekalipun selepas gugur seketul daging atau sebuku darah, kerana darah nifas itu sebahagian dari darah haid yang telah terkumpul dalam rahim. Dan yang ke-10, beranak yang ada basahnya. Ada yang kering Ustaz? Kalau ada yang kering beranak tak batal puasa. Biasanya basah lah. Baik, cukuplah kadar ni tuan-tuan, beberapa perkara ulang kaji tentang syarat sah puasa dan juga pembatal puasa. Akan datang minggu depan sebelum habis masuk Ramadan, kita sambung sikit. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.